Allah Ta'ala muliakan manusia ni dengan dua perkara. Yang mana dengan dua perkara inilah Allah Azza wa Jalla meletakkan iman dan Islam, iaitulah akal dan jiwa. Dalam jasad manusia ini, Nabi SAW sebut adanya segumpal ataupun seketul daging. Fil jasadi mudrah, Nabi kata, inna fil jasadi mudrah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Atau kama qala, ketahuilah dalam badan manusia ni ada satu potong daging yang mana kalau baik maka baiklah dia, kalau buruk maka buruklah dia. Ketahuilah yang itu adalah apa dia? Iaitu adalah jantung. Jantung. Maksudnya Nabi sebut qalb. Nabi tak sebut kabid, Nabi sebut qalb. Qalb tu orang Melayu panggil hati, sebenarnya jantung. Dari sudut fizikal pun betul, dari sudut maknawi pun betul. Maksudnya dari sudut fizikal, jantung ni lah yang pam darah keseluruhan badan. Sebab tu orang dulu-dulu kata, orang tua-tua kata, jantung kita ni sejak ia dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, dia tak pernah berhenti. Dia tak pernah berhenti untuk tempoh yang lama, tak pernah. Orang kata waktu bersin berhenti kejap, lepas tu jalan balik. Sebab itu hikmah bila bersin, Nabi SAW suruh ucap hamdalah, alhamdulillah, kerana jantung tu jalan balik. Jantung ni berjalan. Sejak ia diciptakan dia bergerak. Yang mana gerakan dia tu tak ada bateri. Tak perlu letak Duracell ke, tak perlu letak Energizer ke, tak perlu letak lagi apa? Tak perlu letak solar. Kan? Tak perlu. Dia berjalan. Sebab tu orang tua-tua kata, waktu kita jaga, jantung berjalan. Waktu kita berdiri, jantung berjalan. Waktu kita duduk pun, jantung berjalan. Waktu kita tidur pun, jantung berjalan. Kalau jantung berhenti, kita yang jalan. Allah Azza wa Jalla menjadikan jantung ni sebagai alat yang juga bersifat maknawi. Qalb, kita selalu doa pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jiwa, sabbit qalbi, wahai Tuhan, tetapkanlah jiwaku berada di atas agamamu dan berada di atas ketaatan kepadamu. Kita doa dua benda kepada Allah. Biar berada di dalam agama yang dinamakan sebagai agama Islam, dan supaya berada di atas ketaatan kepada agama ini, iaitu agama Islam. Kerana ada manusia yang namanya Muslim tapi tak berakhlak dengan akhlak Muslim, tidak bersifat dengan sifat Muslim. Ada. Sebab tu kita doa supaya diberikan kekekalan berada di dalam agama ni dan berada di atas ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam agama ni. Bukan hanya minta berada dalam agama, minta taat sekali. Kerana kalau anak-anak tengok hari ni dekat luar, mungkin anak-anak ni tak ada handphone. Boleh bawa handphone pergi sekolah? Tak boleh kan? Jadi sebab tu bila Ustaz sebut tadi pasal abang Mazda, abang Tesla semua pakat nganga, apa cerita? Ini cerita-cerita netizen di luar. Jadi sebab tu nampak blur sikit. Tak apa. Duduk dalam ni biar blur tak apa. Yang penting berada di atas ketaatan pada Allah Azza wa Jal. Kan? Di luar sana, ni nak cerita pasal dunia luar. Ni ustaz-ustaz pun tahu, ni cerita keluar dalam Facebook, keluar dalam Instagram, keluar dalam TikTok. Orang-orang perempuan di kalangan muslimah, di kalangan muslimah kita, dah viral dekat Bukit Bintang, hanya semata-mata nak dapat sepotong kunafah, sanggup joget depan Pak Arab.
Tahu kunafah? Apa kunafah? Kuih harap tu. Kuih harap tu, nak dapat sepotong kunafah dekat Bukit Bintang, anak-anak dara kita berjoget, bergelek depan-depan orang ramai. Allahu Akbar. Ruginya saya tak dapat tengok. Tu dalam hatilah. Kan main lagi koma. Ada anak-anak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Kita sentiasa doa pada Allah supaya kita ni berada di atas ketaatan. Dan Allah Ta'ala muliakan kita dengan jantung yang ada dan dengan akal yang ada. Kerana kalau setakat ada tangan, monyet pun ada tangan. Kalau setakat ada kaki, lembu pun ada kaki. Tapi Allah Ta'ala muliakan kita kerana adanya akal, kerana adanya jantung. Akal, tempat untuk simpan ilmu. Dia jantung ni yang buat keputusan. Jantung ni yang buat keputusan. Dan jantung ni ada perasaan. Sebab tu bila kita tengok benda yang menakutkan, kita akan rasa sesak jantung. Kalau tengok benda-benda yang menakutkan, takut kat sini ke takut kat sini? Gementar tu di sini kan? Kerana di sini tu ada perasaan. Sini hanya menyimpan dan memberi nasihat pada sini. Dan dia ni ada satu lagi penasihat. Siapa dia? Jantung ni ada dua penasihat. Satu akal, satu lagi? Satu lagi nafsu. Dia ada dua. Nasihat, akal bagi, nafsu bagi. Nafsu ni dia ada kawan. Kawan dia siapa? Syaitan. Sebab itu, agama suruh kita berilmu. Supaya akal ni bila dia bagi nasihat, nasihat dia dominan. Nasihat dia kuat. Nasihat dia logik. Nasihat dia lebih memberi kesan. Baru jantung boleh pilih. Tapi kalau akal tu tak ada ilmu, tak ada maklumat yang baik, dia akan jadi lemah. Nasihat yang dia bagi tak mampu nak tandingi nasihat yang diberikan oleh nafsu. Kerana nafsu ni dia punya penasihat dahsyat. Dia punya penasihat dahsyat. Kerana iblis ataupun syaitan hidup dah lama. Dia dah ada sebelum Adam diciptakan. Betul? Sebab tu agama ajar kita untuk berlindung daripada syaitan. Agama tak suruh kita lawan syaitan. Agama suruh kita berlindung daripada syaitan. Sebab tu kita doa pada Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak hadap dia. Dia dengan pelbagai belitan yang dia ada. Sebab dia dah berusaha cuba menyesatkan berjuta, mungkin bertrilion manusia yang ada. Pengalaman dia dahsyat. Kira otai lah. Jadi jangan sekali-sekali kita berani nak pergi berdepan dengan dia. Kerana mungkin kita akan tertipu dengan belitan dia. Sebab tu para ulama, antaranya Ibnul Jauzi, menulis kitab Talbisu Iblis, menulis kitab Saidul Khatir, nak bagi tahu tentang bahayanya belitan iblis. Walaupun pada orang yang nak pada agama. Pengikut Nabi yang terdahulu, ada juga yang telah menjadi kufur, yang telah menjadi sesat, walaupun mereka nak pada agama. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami nak jalan yang lurus, wahai Tuhan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Bukan jalan orang yang kau murka. Bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa jalan yang Tuhan murka? Yahudi. Siapa jalan golongan yang sesat? Nasara ataupun Nasrani. Kedua-dua golongan ini ialah golongan yang pernah diberikan kepada mereka kitab samawi. Allah menurunkan kepada mereka Taurat.
Allah menurunkan kepada mereka Injil, tapi mereka tetap menjadi kufur. Adakah kerana mereka meninggalkan agama? Tak. Mereka rasa mereka dekat dengan agama, tetapi satu golongan melampau dengan agama. Ubah agama dengan hujah Tuhan mungkin suka yang ni. Mereka tak mendakwa mereka tinggalkan agama. Mereka rasa mereka beragama. Bahkan mereka rasa mereka lebih baik daripada orang lain. Itu golongan Yahudi. Golongan Nasara, mereka juga merasakan mereka dekat dengan Tuhan. Mereka juga rasa mereka berada di atas hidayah. Tapi mereka disesatkan disebabkan oleh kerana jahil terhadap agama. Semua mereka ini dibelit dengan belitan iblis. Ajaib. Maka sebab itu kita disuruh untuk berlindung daripada belitan iblis. Kita selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jauhkan kita daripada belitan ni. Lindungi kita daripadanya. Dan Allah memuliakan kita dengan dua benda ni. Dan bila disebut tentang tarbiyah, bila disebut tentang apa yang kita panggil sebagai pendidikan, didikan, maka didikan proses untuk memberikan dua ni fungsinya yang sebenar. Akal perlu diberikan dengan ilmu supaya jantung itu boleh memberikan keputusan yang terbaik. Dia dengar daripada nafsu. Nafsu bukan tak guna langsung. Nafsu berguna juga. Kerana manusia perlukan nafsu untuk meneruskan kehidupan dia. Tapi tidak terlalu dominan. Maka sebab itu Islam mengatakan menuntut ilmu itu mempunyai kelebihan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan sesiapa yang menempuh jalan, mencari ilmu di dalamnya, Allah akan permudahkan urusannya, mudahkan jalannya untuk pergi ke syurga Allah. Agama yang sangat-sangat mengiktiraf ilmu yang bermanfaat adalah Islam. Sama ada ilmu itu ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah, kedua-duanya memberikan pahala kepada penuntutnya supaya manusia ini dididik dengan didikan yang benar. Yang mana dengan pendidikan ini kita nak menjadikan manusia ini lengkap daripada tiga sudut. Dari sudut imannya, dari sudut kita panggil syariahnya, dan dari akidahnya, syariahnya, dan dari sudut akhlaknya. Kenapa penting untuk kita seimbangkan tiga perkara ini? Kerana kepahaman yang penting itu akan datang dengan ilmu dan didikan yang sempurna. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, satu ketika Ali bawa dekat Nabi SAW beberapa ketul emas, harta. Nabi SAW sebagai pemimpin di Madinah membedak-bedakkan mah tu. Nabi tak bagi mah tu kepada orang Mekah, Nabi tak bagi mah tu pada orang Ansar. Nabi bagi kepada puak-puak Najd yang baru masuk Islam. Aqra' bin Habis, Uyainah Al-Fazari. Sehingga orang-orang Mekah dan orang-orang Ansar pada masa itu rasa kecil hati. Dan Nabi SAW sebut, ata'allafu, innama ata'allafuhum. Aku bagi mereka tu supaya mereka tu kekal dalam Islam. Sebab dia orang baru masuk Islam. Datang seorang lelaki, nama dia Zul Khuwaisirah. Dia kata, i'dil ya Muhammad. Berlaku adil lah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW tanya dia, faman ya'dil in asait? Siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau aku bermaksiat pada Tuhan? Adakah Tuhan percaya aku ke atas ahli dunia ni? Engkau pula tak percaya. Maksudnya ucapan dia tu adalah ucapan yang mempertikaikan Nabi SAW. Seolah-olah macam tak percaya. Sedangkan Nabi itu seorang yang amanah, seorang yang jujur. Maka Khalid bin Walid minta izin kepada Nabi SAW untuk ambil tindakan kat dia. Ada riwayat kata Umar. Ibn Hajar kata boleh jadi dua-dua sekali nak ambil tindakan kat dia ni. Zul Khuwaisirah. Nabi kata biar.
Jangan ambil tindakan pada dia. Inna min dhi'i hadha aw aqibi hadha qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna ad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Nabi SAW mengatakan, akan keluar daripada keturunan orang ini, akan keluar daripada keturunan dia, anak cucu dia, satu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan Quran itu tidak melepasi kerongkong. Sampai sini je. Dia tak sampai sini. Pemahaman dia pemahaman yang salah. Pemahaman dia pemahaman yang cetek. Yamruquna minad-din. Mereka akan keluar daripada agama ini. Muruqas sahmi minar ramiyah. Seperti mana anak panah menembusi sasarannya. Apa yang mereka buat? Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman, sedangkan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Dengan hujah, orang-orang beriman bila buat dosa, kafir, maka murtad, bunuh. Siapa golongan ni? Golongan Khawarij. Apa sebab mereka jadi gini? Pemahaman mereka hanya, bacaan mereka hanya di kerongkong. Tidak sampai ke jiwa, tak tadabbur, maka menjadi pemahaman mereka itu pemahaman yang sesat, sehingga mereka digolongkan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itu penting pemahaman yang baik, pemahaman yang sejahtera, supaya kita kekal berada di atas jalan yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.